Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur sangat hari ni masih lagi dapat bersama. Semangat. Tapi sebelum tu, boleh, Cik Su nak sangat anda semua tengok satu video ni dulu. Kan hari ni kita kan tengah-tengah nak merdeka. Jadi Cik Su nak sangat kita bersama dengan video ni dulu. Okey? Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka yang pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57 hari mulia negaraku merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka yang pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8. Tu dia merdeka. Kan kita kena sambut juga walaupun dalam PKP ni kena sambut. Kan. Jadi apa perancangan kita? Apa perancangan kita? Sebab tu sebagai usahawan kita kena ada perancangan. Kita dah cerita semalam bab perancangan, bab macam mana kita nak handle kita punya masalah. Sebelum tu Cik Su nak juga meraihkan anda semua ya. Assalamualaikum Farida Haya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur sangat. Cik Su berasa sangat terkesan sebenarnya semasa awal PKP. Of course, Cik Su yakin ramai usahawan juga terkesan. Jadi sebelum tu boleh bantu Cik Su Sis Farida, kita punya our team dalam tim Jerung, tim Kedah yang luar biasa hebat. Lepas tu kita juga daripada tim Smart Brilliant Partner kan. Okey, jadi boleh tak sis jelaskan suara Cik Su jelas ke jelas? Line clear ke clear? Bantu Cik Su, line Cik Su clear ke tak? Sebab supaya nak membantu, supaya ramai orang boleh bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada founder yang hebat. Di mana Alhamdulillah kita dah start membantu usahawan dengan kita beri coaching kepada usahawan. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab macam tadi Nasi Dagang Mak Mina, dia nampak ya, dia branding kan. Hari ni tajuk kita tentang branding. Memang sangat bagus bila Nasi Dagang Mak Mina join bersama dengan kita. Sebab Cik Su rasa terpanggil untuk bantu ramai lagi usahawan untuk mendapat hikmat nasihat, coaching tentang macam mana dia nak grow bisnes dia dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Sebab apa? Sebab bila kita nak berniaga, kita bukan sekadar kita ada duit, ada modal, ada produk. Tetapi kita kena ada knowledge. Kita kena ada ilmu di dalam bidang yang kita nak masuk. Sedangkan yang Cik Su tengok kebanyakan usahawan, dia tak kenal lagi produk dia. Macam mana tu Cik Su? Tak kenal produk. Itulah. Kita tak tahu lagi produk kita tu kategori apa. Betul ke betul?
Adakah anda betul-betul kenali produk anda? Adakah anda tahu produk anda ni berada dalam dalam kumpulan mana? Kumpulan foods ke, kan? Makanan kering ke? Kering mana produk kita? Itu sangat-sangat penting tau. Okey. Tuan Rizal kata sat lagi mesin sampai. Alhamdulillah, syukur. Kita orang kan mesin hari tu kedah dah bagi. Lepas tu mesin tu ada masalah. Jadi kita tengah tunggu mesin baru. Dia orang ganti dengan mesin baru. Terima kasih kepada semua yang mempermudahkan urusan kita punya produk ranting rapuh. Alhamdulillah. Kita masih lagi tinggal lagi beberapa hari ya untuk orang kata apa, habis kita promosi. Kan? Promosi ranting rapuh. Bagi nampak sikit lah. Kesian. Produk anak-anak Cik Su. Produk anak-anak Cik Su. Kenapa suara tu? Biasalah suara Ella. Boleh gitu. Okey, suara tak penting. Yang penting ilmu. Boleh. Boleh, suara tak penting. Yang penting ilmu yang kita nak sampaikan. Sebab bagi Cik Su, kita kena ada ilmu. Baru kita boleh berjaya dan juga kita boleh bantu orang lain. Tak penting apa orang cakap tentang kita. Yang penting kita kena fikir. Apa yang kita buat, tindakan yang kita buat, adakah betul dan tidak menyusahkan orang lain. Kan itu paling penting. Tak penting biarlah jiran kita, kawan kita, siapa saja bercakap tentang kita, itu tak penting. Yang penting hanya Allah yang tahu apa niat kita, apa yang kita nak bawa, apa matlamat kita. Itu yang penting. Jelas and clear coach. Terima kasih sangat. Wow. Nur Aziana, Cik Ana, Puan Ana kita daripada Kelantan. Bersama dengan kita. Kak Farida tolong tulis apa bisnes Kak Farida supaya Cik Su boleh bantu. Kak Farida bisnes apa? Apa boleh selesaikan masalah orang. Begitu juga Puan Ana, tulis bisnes anda. Sebab hari ini Cik Su nak cerita, nak bantu anda tentang branding. Branding. Oh, dah sampai. Alhamdulillah. Yes, dah sampai. Kenapa suara tu? Suara tu dia unik. Suara unik. Assalamualaikum Kak Rohani. Tauke daging dendeng. Sekejap lagi kita transfer. Itulah daging dah sampai. Nampak sampai satu tahap. Sahabat pun boleh percaya dengan kita. Dia boleh hantar dulu makanan. Sampai-sampai tak ada nak tunggu Kak Ani. Sebab tu Cik Su nak cerita. Produk Kak Ani Pian ni adalah produk detox. Di mana sangkut paut dengan yang produk yang Cik Fila nak buat ni. Cik Fila nak buat ni adalah produk yang sama macam Kak Rohani ni. Kak Rohani sebab Cik Su adalah konsultan kepada Cik Fila nasi dagang. Di mana memang best tau bila kita retotkan produk kita. Macam Kak Ani Pian ni daripada kita awal circle ya. Memang Cik ni bila kita retotkan barang kita selamat sampai dengan pelanggan. Lepas tu jangka hayat dia lama. Betul ke betul Kak Ani? Kak Ani boleh perkenalkan diri. Kak Ani bisnes apa? Dan Kak Ani buat bisnes retot. Kita nak kongsi Kak Ani tentang branding hari ni Kak Ani. Sebab tu kita nak ajak usahawan untuk dia brandingkan diri dia waktu yang sama. Dia bijak bertindak. Sebab produk kalau kata kita asyik nak masak kan buang masa. Kan why not kita guna kaedah yang mudah dan jimatkan masa kita. Sambil tu kita boleh guna masa yang lebih untuk buat marketing. Kadang-kadang kita perasan kita tak cukup masa satu hari. Kan jadi kita kena pandai uruskan masa. Hari ni Cik Su nak kongsi kenapa branding tu sangat-sangat penting. Branding sangat penting sebab branding tu nak membuatkan orang nampak kita. Orang kenal kita, orang percaya, suka kat kita, baru orang percaya kat kita. Kita perlu proses. Semua perlu step. Kita bukannya, Cik Su ada satu cerita, usahawan di Langkawi. Situ ada cerita, Cik Su tak sebut lagi nama dia sebab Cik Su tak minta izin dia. Salah ya, tak boleh. Kita kena minta izin orang kalau kita nak bercerita tentang orang tu. Okey. Cik Su nak cerita satu usahawan ni, dia cakap untuk dia nak buat bagi orang Langkawi kenal produk dia, dia ambil masa 2 tahun. 2 tahun untuk dia nak membuat
Sebab produk tu produk baru untuk Langkawi. Sebab dia bukan makanan tempatan orang Kedah. Senang cerita. Produk yang dia jual tu adalah produk negeri lain yang memang deep. Mungkin adalah produk daripada negara lain. Tetapi Cik Su sangat suka produk ni. Cik Su sangat suka. Suka makan sangat. Cik Su suka makan makanan Indonesia tau. Bakso, soto. Cik Su suka sangat. Cik Su suka benda berkuah. Kuih tiaw sup, kuih tiaw celup, Thai. Cik Su suka makanan-makanan yang berkuah. Macam Cik Su lah. Kalau orang tanya Cik Su ni suka makan apa? Cik Su ni makanan yang Cik Su suka makan makanan yang simple. Simple macam nasi ayam. Cik Su suka benda-benda macam tu. Selain daripada faktor apa tahu, bila Cik Su selalu dulu Cik Su suka travel. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Kak Nohayati Darus, terima kasih. Ni support Cik Su ni macam mana? Ranting rapor apa semua. Boleh kongsi dengan kita. Alhamdulillah Cik Su sangat suka. Seka yang luar biasa hebat. Anda boleh bantu Cik Su share live Cik Su ataupun tag sahabat-sahabat anda. Kan? Jadi kalau anda jelas dengan apa yang Cik Su kongsi, boleh bantu Cik Su komen apa yang anda faham. Type lah apa bisnes anda di sini. Bantu Cik Su untuk raikan. Nampak tak kartun comel Cik Su cakap thank you, thank you, thank you. Sentiasa appreciate anda. Jadi, kenapa Cik Su cakap macam ni? Cik Su nak cerita tentang branding. Cik Su tak nak cerita tentang fakta. Tak mau. Selalu orang bila bercerita, suka cerita pasal fakta. Tak nak. Kita ni, macam usahawan yang Cik Su bantu semalam, yang Mak Minah bawa kepada Cik Su, untuk Cik Su bantu dia, guide dia. Dia ada masalah, dia tak ada keyakinan diri. Dia tak confident. Dia tak ada confident. Walhal dia tu, makanan dia dah diterima pakai. Padahal, dia dah R&D sendiri, produk dia. Dalam tempoh 1 bulan, dia dapat jual 70 bungkus. Okey tau, dengan nilai RM25 satu bungkus. Nanti kita akan bantu dia kirakan balik berapa nilai sebenar yang dia perlu jual. Sebab kita nak bantu dia sampai satu tahap, dia dah tak payah risau. Bila orang tanya dia, boleh tak saya nak jadi ejen cik? Tak ada masalah. Boleh tak saya nak jadi business partner cik? Tak ada masalah. Sebab kita dah ada kiraan yang tepat untuk bantu dia. Jadi bukan bila orang tanya, nanti ya saya belum fikir lagi lah untuk tu. Jangan. Kita akan bantu kita punya peserta yang datang, usahawan yang datang coaching dengan kita, supaya pelanggan kita dapat jawapan untuk dia grow terus bisnes dia. Tak mahal pun Cik Su charge, tak mahal. Berbaloi. Korang bayar dengan Cik Su, korang akan dapat feedback yang sangat luar biasa hebat dari pelanggan korang. Itu adalah servis Cik Su. Bantu korang, bagi coaching kat korang untuk macam mana korang nak letakkan harga yang betul untuk produk anda. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Mio. Mio ni Cik Su sangat respect usahawan OKU ya Mio. Tetapi sangat luar biasa hebat bangun untuk berniaga. Mio berniaga produk intri. Mio boleh tulis apa yang Mio boleh bantu. Apa yang baiknya kita ada community. Baiknya kalau kita ada circle yang positif. Membuatkan kita rasa wow. Membuatkan kita rasa nak bangkit. Kan kita tak sempat nak tersungkur. Kita down boleh. Kita boleh rasa macam tak bersemangat. Tetapi bila kita ada tim akan naikkan semangat kita. InsyaAllah. Kak Rohani boleh tulis. Bisnes apa? Kan? Bantu Cik Su untuk bantu lagi. Mungkin tag kawan-kawan kita untuk sama-sama join live kita. Okey. Macam Cik Su cakap. Kan? Macam Cik Su cakap dengan anda. Kita ni hidup, kita tak tahu. Kita kena sentiasa, hari-hari Cik Su akan sebut benda ni, perkara ni. Apa yang Cik Su nak tinggalkan? Cik Su nak tinggalkan adalah ilmu ataupun sharing. Walaupun Cik Su tak cakap, benda Cik Su ajar ni, Cik Su adalah orang pertama ajar anda. Tetapi Cik Su mengingati anda. Mungkin anda dah pergi kelas-kelas daripada sifu-sifu mana-mana. Mungkin anda dah belajar benda ni. Tetapi ingat, kita ilmu ni kita kena ulang. Kenapa Cik Su ambil langkah untuk mengajar balik apa yang ilmu yang Cik Su ada? Kenapa Cik Su ambil langkah sharing balik ilmu yang kita ada? Kan? Ada orang yang cakap, hang ni pergi kelas mahal-mahal tapi bagi orang free. Yes, ada perkara kita boleh bagi free dan ada perkara kita dah kena start letakkan nilai. Sebab bila kita letak nilai, usahawan itu lebih rasa benda tu ada value dia. Ada orang kata apa? Ada value dia. Kenapa aku kena bayar?
Maksudnya kalau kau bayar, kau akan dapat lebih. Kau akan dapat lebih dan lebih lagi daripada ilmu yang percuma. Kan? Assalamualaikum, selamat pagi Cik Su, Susi founder. Ciki, kami membantu ibu-ibu tunggal menjana pendapatan luar biasa. Yes, nampak Cik Suzy telah memperkenalkan diri dia. Seorang usahawan Langkawi yang macam-macam dah. Terjun longkang lah, apalah semua dah lalui. Jenis Puan Suzy ni dah luar biasa hebat. Kenapa Cik Su cakap macam tu? Cik Suzy dah pernah buat itu, dah habis beratus ribu, dah habis macam-macam. Tetapi Cik Suzy kata dia teringin nak ada satu ada satu pot lah senang cakap, ada satu tempat yang dia boleh bercakap dalam bahasa yang sama. Orang usahawan dia akan cakap bahasa yang sama sebab orang usahawan dia faham apa usahawan rasa. Kita tak perlu nak bercerita panjang, tetapi kawan-kawan usahawan sudah tahu. Tetapi kita kena berada dalam circle yang betul. Salam menyebut rezeki buat semua penghuni live Cik Su. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sal Amy. Stokis hebat daripada Terengganu ya. Orang yang luar biasa hebat. Boleh tulis apa bisnes anda di sini. Tu dia. Puan Faridah kita dah cakap. Mengajak semua sahabat berbelanja dengan barang kumpulan di rumah yang berkualiti tanpa menjual di shopping mall online Atomi. Okey. Sebenarnya Sis Farima tak payah tulis fakta. Macam ubat gigi, shampoo, sabun apa semua ni fakta. Cuma berubah balik buat ayat nak membantu keluar suri rumah. Sebenarnya orang yang berbelanja ni kita kena tahu, kita kena kaji balik siapa yang kuasa berbelanja. Siapa yang selalu buat keputusan dalam rumah. Target audien kita kena betul. Jadi Kak Farida boleh target kalau suri rumah. Kan? Buat ayat untuk suri rumah. Wow gitu. Ya. Alhamdulillah kita sama-sama beri manfaat kepada semua orang di luar sana. Betul sangat. Perkosal. Memang betul sangat. Sebab apa? Kita kena memberi inspirasi. Kita contoh kita nak team. Ada orang tanya, Cik Su, macam mana nak bagi semangat kat anak team? Macam mana nak bagi semangat kat anak team? Ada orang tanya. You all ada team, ada kenalan. Kalau you all pun, bila you all nak bersembang anak team, team, anda kena bersemangat tau. Kita kena semangat. Walaupun COVID, kita kena semangat. Kau rasa anak team orang tidur ke bangun? Ke tak tidur terus? Janganlah. Kita pun tak bersemangat nak bagi anak team semangat. Jadi kita ni kena bangkit. Anak-anak team, kita kena terus bangkit. Memang boleh ada cara. Jadi kita sebagai leader, kita dulu kena bersemangat. Kita dulu kena tunjukkan dekat anak team kita yang kita ni, boleh. Dan sebagai leader, you all kena top up ilmu. Sebagai coach, you all kena top up ilmu. You all kena ada ilmu untuk bantu you all punya team. Itu sangat-sangat penting. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Kak K. Usahawan yang hebat, luar biasa hebat. Nanti Kak K, Cik Su akan bantu Kak K. Jangan risau. Jangan risau. Cik Su akan bantu. Okey. Jadi minta tolong. Terima kasih sangat-sangat. Sayang sangat dengan Coach Sal Amy. Tengok tag kawan-kawan dia. Alhamdulillah. Cik Su doakan semoga Sal Amy, Coach Sal Amy dimurahkan rezeki. Tengok bantu Cik Su tag kawan-kawan untuk bersama dengan kita pagi ni. Alhamdulillah. Tengok tag dia punya coach. Jadi kita ni, Cik Su tak minta banyak. Tolong tag kawan-kawan je. Kan Cik Su nak bagi ilmu percuma. Sharing percuma je. Taglah kawan-kawan anda supaya diorang pun berada dalam circle kita. Berada dalam komuniti kita. Ya boleh. Tulis je korang punya bisnes apa. Cik Su izinkan. Tulis je. Promote bisnes anda di sini. Kan? Terima kasih. Ya betul. Ya betul. Nanti boleh. Nanti kita belajar lagi macam mana kita nak perbetulkan kita punya kepakaran kita semua supaya orang mudah nak follow kita. Kan? Jadi macam Kak Anipian, nampak Kak Rani. Saya Anipian dari Stream River, Perak, membantu ibu-ibu yang suka makan daging dendeng yang renyah dan remeh lazat lagi, berkhasiat terus terhidang di atas meja anda. Kak Ani kalau jumpa dengan Datin Ira ke apa, boleh perbetulkan lagi Kak Ani punya ni. Sebab ayat Kak Ani tu ada something lagi macam
Macam ni. Tapi memang dah bagus. Memang bagus. Tapi daging Kak Ani memang super duper bagus. Memang bagus sangat-sangat. Serius. Cik Su tak menipu. Aizat bayangkanlah makan satu tu. Buka satu kotak tu. Tak cukup. Nak lagi Cik Su simpan sikit bagi ayah. Memang bagus. Memang terbaik Kak Ani. Sebab Kak Ani telah membantukan usuri rumah. Yang mana tak ada masa kan. Tak ada masa. Begitu juga kenapa Cik Su buat kudapan ini. Kudapan ini bukan kita buat sebab kata banyak je. Kenapa Cik Su apa Cik Su ambil contoh kudapan ini? First, kita hari ni belajar tentang branding. Korang nampak apa branding Cik Su? Kita nak ambil yang baru lah stiker. Dek, tolong ambil stiker baru Ustaz. Kita nak tunjuk. Kenapa? Stiker baru. Stiker baru ambil besar kat Mama. Okey, kenapa? Bila kita sebut pasal branding, hari ni Cik Su nak cerita brand, Cik Su nak sentuh personal branding. Sebab personal branding Cik Su dah berapa kali dah cakap dalam grup kan. Jadi Cik Su nak cakap branding produk. Cik Su brandkan Al-Azad. Tetapi di bawah Al-Azad kan ada ranting rapuh. Mana sayang? Ambil yang baru je lah. Ambil yang baru. Stiker yang baru sayang. Cik Su brandingkan benda ni. Dengar betul-betul. Kenapa branding? Okey ni. Nampak? Kenapa Cik Su cakap kena branding? Sebab bila kita branding, orang baru nampak perbezaan kita dengan orang lain. First sekali, kenapa kita branding? Sebab kita nak bezakan. Kalau orang nampak macam ni, kalau yang ori ni adalah Maruku. Tetapi bila kita brandingkan, orang rasa macam ingin tahu. Macam mi. Kita dah kat Langkawi dulu, kita ada macam mi racun. Apa ni mi racun ni? Pasal apa dia panggil mi racun? Kenapa Cik Su brandingkan Maruku yang original je? Kalau yang original ni adalah Maruku. Kalau kacang pis dia bukan Maruku. Dia memang kudapan kacang pis. Kita pakai ori piau punya kacang pis. Kita tak ada nak campur-campur pakai yang tepung pun bukan tepung timbang kilo, bukan. Tidak. Kita guna semua produk kita premium. Memang produk-produk premium yang kita guna pakai. Okey, terima kasih yang mana yang tag sahabat-sahabat anda. Cik Su doakan anda dipermudahkan urusan. Cik Su doakan apa ilmu yang Cik Su sampaikan ni anda mudah dapat, anda mudah sangat capai. Sebab anda telah bantu Cik Su kongsi dengan kawan-kawan anda, tag kawan-kawan anda. Sebab tajuk branding sangat luar biasa hebat. Kalau anda tak boleh menguasai branding, memang anda susah nak grow. Serius, bukan, memang Cik Su cakap jujur, pengalaman Cik Su ya. Pengalaman Cik Su naik turun bangkit, terjun longkang, terjun sungai. Korang tak tahu apa seraganya Cik Su. Hanya orang-orang yang tahu saja seraganya Cik Su. Cik Su berapa kali tak berjaya, berapa kali Cik Su fail, berapa kali Cik Su rugi dalam bisnes. Cik Su tak pernah bercerita. Tetapi itulah pengalaman Cik Su. Siapa saja ambil coach dengan Cik Su, coaching dengan Cik Su akan beritahu kenapa Cik Su cakap dengan anda kena brandingkan diri anda. Anda bayar sikit fee untuk Cik Su untuk private coaching, anda takkan rugi. Korang takkan rugi. Serius. Sebab apa? Tim-tim dalam tim jerung Cik Su untung. Cik Su banyak kongsi apa. Tapi banyak lagi korang tak tahu tentang diri Cik Su. Anda tak tahu Cik Su pernah pergi ke Mood Republic dekat PWTC. Apa Cik Su lalui? Sebab tu kalau anda yang orang Langkawi nak keluar dari Langkawi, nak pergi ke event-event besar, Cik Su boleh kongsi. Sebab Cik Su dah lalui step-step tu. Macam mana. Apa sepatutnya. Waktu yang betul ke betul anda nak keluar. Cik Su boleh bantu anda sebab Cik Su dah lalui. Kita nak masuk TV ke, nak masuk radio ke apa semua, kena ada orang, ada konsultan yang akan konsultkan anda. Boleh ke boleh. Sesuai tak lagi waktu ni anda nak keluar TV? Sesuai tak lagi waktu ni anda nak keluar radio? Sesuai tak lagi waktu ni anda nak kena buat flyer, pamphlet? Apa tindakan yang sesuai yang usahawan perlu lakukan? Itulah kepakaran Cik Su. Kepakaran Cik Su adalah Cik Su boleh guide anda, boleh coaching anda supaya bisnes anda grow. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cumane. Selamat pagi. Cumane macam mana? Stiker dah siap. Bila nak retort? Nak retort, kita kena dapat hikmat nasihat. Kita kena hantar sampel tu dulu supaya kita tak rugi. Bila kita terus buat, ya Allah, tiba-tiba benda tu tak sukses. Jadi bila kita buat dulu, uji kaji, produk kita sesuai tak di retort dan juga produk kita tu after retort, rasa dia macam mana, ubah ke tak ubah. Itulah kepakaran kita. Kita nak bantu you all nanti. Bukan mudah. Kan?
Jadi, salam Cik Su, Cik Tim di sini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tenang dekat Tim Mai. Kawan yang nan kau hai tenang. Kai suka pap keng deng. Kau hai mi faham suk mak-mak nan. Tu dia. Kalau mak kat Tim ada dengan kat Tim, sampai salam sayang. Peluk cium kat Su dengan dia. Okey. Kan. Suzy cakap apa? Ya, Suzy pun pengalaman join Syua Heboh. Cik Su join Syua Heboh sampai ke Sabah Sarawak Suzy. Melaka satu Malaysia Cik Su join Syua Heboh. Dia daripada Syua Heboh tukar Jom Heboh. Cik Su dulu masa Cik Su join Syua Heboh under agensi. Sebab kita tourism kan, pelancongan. Jadi sebab tu Cik Su kata, bila Cik Su join Mood Republic selepas kita buat produk, satu pengalaman. Masa kita join Syua Heboh, kita join Syua Heboh, Jom Heboh, kita pergi under produk, under service. Jadi tak terasa sangat. Cuma penat bawa kotak, bawa flyer semua kan. Dulu tak adalah teknologi macam sekarang sangat. Kan, jadi pengalaman. Tapi masa paling best, Syua Heboh yang Su paling suka adalah dekat Sarawak. Masa tu Cik Su dekat Sarawak seminggu masa pergi program Syua Heboh. Waktu tu lah Cik Su seronok sangat masa pergi Sarawak. Cik Su rasa bebas sangat nak bernafas. Macam tu juga Langkawi tau. Masa Cik Su dekat KL kat mana. Udara dia dah sesak. Tetapi bila kita pergi dekat Sarawak, wow, bestnya. Cik Su pergi ke Bau. Memang best. Masa kita join program, inilah sebenarnya kita boleh berjalan tempat orang. Boleh kenal budaya orang. Best ke best. Boleh brandingkan diri dan juga kita boleh mengenali usahawan-usahawan lain di Malaysia. Suzy pun banyak pengalaman. Cik Su yakin banyak sangat kita boleh berkongsi dalam grup nanti. Baru bagi mak makan. Alhamdulillah dah siap. Nanti boleh Cumane dapat hikmat nasihat. Cumane boleh jumpa dengan Cik Fila untuk dapatkan servis retort. Sebab kita dah ada usahawan datang. Cik Su akan bantu hari ni. Cik Su akan bantu dia kirakan costing dia. Jadi Cik Su akan bantu dia. Dia bayar sedikit untuk consultant fee kat Cik Su. Untuk Cik Su bantu dia betul-betul. Sebab dia rasa memang dia tak boleh main-main dah. Sebab tengah dia buat R&D sendiri, tahan sebulan produk dia. Kalau dia buat retort tahan 2 tahun, dia terus boleh pecut masuk gear. Untuk dia produce. Terus buat retort 100 bungkus, 200 bungkus. Kan? Jadi senang. Bila dia dah buat retort, nanti Mak Mina bantu dia buat retort. Lepas tu apa? Dia dah boleh apa tau? Dia dah boleh fokus pada marketing. Dia nak jual dalam Shopee ke mana ke, channel mana ke, kita akan bantu dia mana hang nak pi, laluan mana hang nak pi. Kita akan ajar. Kan, best ke best. Yes. Best sangat-sangat. Terbaik. Terbaik isu ya. Kita nak bantu usahawan. Ya, Mood Republic join di Penang. Pengalaman. Kan Suzy? Orang yang ada pengalaman dia tahu macam mana. Dekat Mood Republic, kita ada time yang kita happy hour. Betul tak Suzy? Masa kita pergi Mood Republic, kita ada happy hour. Time happy hour tu masing-masing dalam waktu 1 jam tu. Keluarkanlah skill hang nak bagi free ke, hang nak buat macam mana. Lepas tu kita kena guna pakai artis-artis yang ada dekat Mood Republic tu. Nampak je artis, jangan duk segan-segan. Malu-malu duk sibuk nak bergambar dengan artis. Kita bila jumpa artis tu, kita kena bagi artis tu pegang produk kita. Kena bagi artis tu pegang produk kita. Time ni lah nak dapat free marketing daripada dia orang. Kalau tidak nak jumpa artis, nak dapatkan dia orang punya buat review kat kita, bayar beribu-ribu, puluh ribu nak bagi artis review. Tetapi kalau you all join event macam ni, artis-artis pun dia nak jaga air muka dia. Betul ke betul? Takkanlah bila time-time macam public macam tu, kita minta tolong dia, takkan dia tak nak. Dia pun orang ramai kan nak bergambar dengan dia. Kita kena ambil kesempatan. Usahawan kena ambil kesempatan. Itulah namanya branding you all. Cik Su mungkin cara penerangan Cik Su tak sama macam coach-coach yang lain, tak sama macam orang lain. Tetapi Cik Su nak santai-santai. Tetapi korang kalau dengar betul-betul live Cik Su, korang akan dapat sesuatu. Kalau korang betul-betul nak dengar bab branding, korang dapatkan hikmat nasihat private coaching dengan Cik Su. Ambil peluang. Betul. Kena ambil peluang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah founder produk yang sangat luar biasa hebat daripada Kelantan. Cik Na. Ina Ruslina dia adalah Cik Na yang sangat luar biasa hebat. Kan? Betul. Happy hour. Betul. Ambil peluang. Ya best Sarawak. Mak Su pernah duduk sana. Kan Mak Su? Seronok. Sebab tu Cik Su boleh berkongsi. Dalam Malaysia, negeri yang Cik Su tak pernah pergi adalah Sabah. Selain tu semua Cik Su dah jejak. Sebab tu Cik Su bersyukur. Cik Su
terlibat dalam dunia pelancongan. Cikgu dapat pergi tempat-tempat ni secara percuma. Bila kita bawa grup, bila kita dijemput oleh agensi, bila kita dijemput untuk event, kita dapat pergi secara percuma. Sebab tu kita sangat-sangat best. Nampak tak tu? Cikgu punya admin type. Dia kata apa? Bus Al-Azad sebelah bus Miza Filzah. Waktu tu kami jual sebelah-sebelah. Wow, memang waktu tu artis-artis pun ramai nak datang ke bus dia. Nanti kami cari gambar masa kami pergi Mood Republic. Tapi projek Cik Su yang tu tak berjaya. Projek tu fail. Cik Su cakap, sampai kami naik trauma lah. Kami dulu buat popia. Ni nak cerita. Sikit-sikit. Kami dulu buat popia. Sebab tu orang-orang Langkawi, Cik Su cakap dengan korang. Korang tak rasai apa yang Cik Su dah rasai. Cik Su dengan kawan Cik Su. Cik Su dah rasai. Sebab tu kami kata, logistik dekat Langkawi masalah. Dan kami nak bantu hampa. Cerita semalam sama hari nikah hampa. Ya, kita sambung sikit ya Fila. Kalau dia orang nak tahu cerita Cik Su yang betul-betul, dia orang kena dapat hikmat nasihat daripada Mak Minah. Pergi ke Mak Minah, insya-Allah korang dapat dengar lah kisah jatuh bangunnya Cik Su. Sebab tu Cik Su tak hirau. Sebab tu Cik Su cakap dengan korang jangan hirau sebut. Betul. Tuan Rizal marah, jangan sebut popia. Kami fobia dengan popia sebenarnya. Kami fobia. Kami pernah berjaya, kami pernah kerugian yang sangat banyak. Sahabat Cik Su 7,000 rugi. Sebab tu kita kata kami lalui dah. Sebab tu kami tak nak usahawan-usahawan lalui seperti kami. Usahawan-usahawan lalui seperti kami. Kami nak bantu anda dari pengalaman kami sendiri. Kenapa Cik Su kata Langkawi ni kalau kita nak grow, kita kena ada port. Kita kena ada warehouse dekat belah luar. One day insya-Allah Al-Azad Resources akan ada warehouse untuk usahawan yang berada di Langkawi. Supaya anda tak rasa susah untuk anda nak grow bisnes anda. Anda boleh retalk dengan Mak Minah. Mungkin anda boleh hantar produk anda untuk kami tolong edarkan. Ada, insya-Allah kami tak nak cerita banyak apa yang kami nak buat. Tetapi adalah cara macam mana kami nak bantu. Anda bukan saja retalk dengan Mak Minah, tetapi anda akan dapat hikmat nasihat daripada Al-Azad Resources. Supaya macam mana produk anda ada grow. Cik Su dah nampak Cik Fila apa Cik Su nak bantu usahawan-usahawan yang datang retalk tempat you. Sebab apa? Usahawan-usahawan yang datang retalk tempat Cik Fila, diorang akan nampak solution macam mana produk diorang nak go ke satu Malaysia. Tanpa diorang pegang stok. Macam mana tu? Ada cara. InsyaAllah kita akan kongsi dengan anda. Suzy pun fail dalam join heboh dan Mood Republic tak putus asa. Suzy rugi puluh ribu. Betul kan Suzy? Hanya kita saja yang faham. Nampak ke nampak? Cik Su nak cakap dengan anda. Suzy, bila you cakap macam tu, Cik Su memang rugi masa Mood Republic. Kita tak ada experience. Cik Su waktu tu ada ilmu. Sebab Cik Su masa tu, Cik Su dalam kelas Sifun Najib Asadaq. Jadi sebab Cik Su pun tahu founder yang Mood Republic tu sebenarnya dulu dia ada duit RM20 je. Dia modal RM20 je masa dia start buat event. Tapi bila orang dah trust dia, orang dah percaya kat dia, bila dia brandkan nama dia, nampak ke nampak, dia boleh create event. Cik Su nak cerita kat sini, kalau anda ambil kesempatan, anda tahu tak? Kadang-kadang kita tak perlu ada duit untuk kita nak sukses. Macam mana Cik Su? Zuzi, kalau Zuzi boleh bantu Cik Su typekan. Tanpa ada duit, korang boleh sukses. Macam mana tu? Bukan Cik Su cakap you tawan, tapi sukses. Kalau kita ada ilmu, ada idea. Sebab tu, idea you all sangat bernilai. Jangan sesekali cerita idea you all kepada orang lain. Jangan sesekali korang cerita idea korang, apa korang nak buat kepada orang lain. Kadang-kadang, orang akan beli impian you all. Korang ada impian korang sebenarnya boleh buat duit. Tetapi korang tak tahu. Sebab korang tak ada modal. Korang tak ada duit. Korang tak ada ilmu yang tepat. Korang tak ada ruang. Korang tak ada peluang. Jadi idea korang, orang cerita je. Lala sekali idea korang, aku rasa aku pernah nak buat benda ni. Ada orang yang buat. Bahaya. Bahaya sangat. Bahaya. Ini Cik Su nak cakap. Setuju. Nampak? Kak K setuju. Ilmu. Betul. Tanpa ada duit, kita boleh sukses. Betul. Kan Zuzi? Betul ke betul Zuzi? Tanpa duit, kita boleh sukses. Tapi kita kena ada ilmu. Lepas tu, kuatkan lagi dengan ada circle.
kuat lagi dengan ada circle, ada orang. Lepas tu ada guru, ada coach yang bagi tahu kita tindakan kita ni betul ke betul, salah ke salah. Cik Su nak ucapkan terima kasih sebab founder Mak Minda lantik Cik Su sebagai consultant dia. Dia sanggup nak bayar Cik Su untuk consult dia, untuk bantu Mak Minda. Sebab tu Cik Su, kenapa Cik Su sebut Mak Minda? Sebab Cik Su dah dibayar. Dibayar untuk bantu growkan bisnesnya. Ini salah satu cara untuk orang nampak Mak Minda. Kita kena brandingkan Mak Minda. Sebab apa? Sebab Mak Minda, Cik Su cakap benda yang betul. Mak Minda nak bantu usahawan-usahawan untuk grow. Dia sediakan pusat retort tu. Sebenarnya kalau kata dia tak buka peluang dengan usahawan pun boleh. Sebab produk dia dah ada plan nak growkan produk dia ke peringkat international. Sebab insya-Allah Mak Dagang memang akan pergi ke international you all. One day macam Kak Tim cakap Mak Minda akan brand Mak Minda ada atas flight. Tak mustahil. Tak ada benda mustahil. Macam contoh, Cik Su start promosi. Cik Su punya personal coaching RM30. Korang bayar RM30, tak semestinya korang tak dapat 30 juta. Tak mustahil. Tak mustahil. Sebab apa? Kita ni, kalau kita ilmu kita berbayar, dia lebih berakah tau. Sebab tu macam Cik Su kata, kita dalam apa-apa kita belajar, kita kena ada modul. Kena ada panduan. Panduan ni yang akan membuatkan orang tahu macam mana nak ikut korang. Fokus. Betul. Macam Cik Fila cakap kena fokus. Betul. Kan? Ilmu plus mentor baru sukses. Betul sangat. Lagi tight lagi betul. Sebab apa? Sebab kita sama guru. Sebab tu sebab apa Suzy dia boleh cakap? Sebab kita sama guru. Kan? Fatimah Abdul Hamid. NDMM terbaik. Nasi lemak yang padu. Nasi dagang Mak Minah terbaik. Yes, tetapi lepas ni Kak Tim, Mak Minah dia akan brandingkan dengan dia Mak Minah. Sebab dalam Mak Minah nanti macam-macam Mak Minah nak bantu usahawan. Sebab apa Cik Su cakap? Untung kalau anda join dengan Mak Minah sebab Cik Suzy dari mana-mana. Cik Suzy dia orang Langkawi. Duduk kat Kuah aja Mak Minah. Duduk kat Kuah aja. Jadi nanti Cik Suzy boleh berkenalan dengan Mak Minah juga. Mungkin ada produk-produk lain kan. Mungkin produk tu you dah buat dia dah buat dia dah buat dah dengan another company kan. Belum cuba lagi nasi Mak Minah. Boleh cuba dekat Kilim je. Hari ni buka. Hari ni buka tapi tak hari ni dah buka. Kan jadi boleh pergi cuba. Memang sedap. Nasi dagang sedap, nasi sedap. Produk apa? Cuba type. Cik Su tak payah cerita. Type je Cik Suzy. Minta tolong. Tu. Asal yang hangat. Cik Su. Kan? Asal yang hangat. Orang kampung. Satu sekolah rupanya. Satu sekolah. Dia sebaya lah dengan toke, donat tu. Dia sebaya dengan Cikgu Linda. Dia pun sebaya je. Jadi type korang produk apa. Jadi hari ni Cik Su nak cerita untuk branding. Cik Su nak masuk sikit ya tentang branding tu. Okey. Kadang-kadang usahawan dia tak berjaya tengok. Tak kenal pasti pun produk dan servis dia. Masalah sebenarnya bila korang tak kenal pasti. Tak kenal pasti. Kenapa produk anda wujud? Kena kenal pasti dulu. Ya buka tapi Cik Fila dah dekat bank. Nampak? Founder dah kalut lah ni. Duit banyak tu. Pergi simpan duit dulu kat bank. Tak. Cik Fila sebenarnya. Dia dalam proses nak buka company baru. Apa semua. Kita doakan. Semoga apa saja Cik Fila nak buat. InsyaAllah dipermudahkan urusan. Sebab apa? Cik Fila dia fikir macam mana nak bantu lebih ramai orang. Cik Fila nak bantu usaha-usaha rumah yang kadang-kadang kalau masak banyak tak habis. Jadi macam mana? Sebab dari 9 post saja tak sampai, tak banyak pun. Kalau suri rumah, 9 paket pun dah boleh mai buat. 9 paket pun dah boleh mai buat kat tempat Cik Fila. Boleh retort. Sebab apa? Sebab 9 paket ni saja anda boleh simpan berminggu-minggu. Nanti senang. Tak boleh simpan dalam TI. Tak payah risau. Anak-anak kita tak suka kita makan makanan panas-panas kan. Memang banyaklah benefit. Nanti one day kita akan buat satu tajuk tentang retort. Tapi mungkin bukan waktu pagi lah. So sesi pagi memang Cik Su akan bantu anda macam mana anda nak grow bisnes anda dengan topik-topik yang sangkut paut dalam macam mana how to make you first million. Iaitu menu jutawan. Sebab dengan platform modul ini kita nampak benda tu konsisten. Step by step.
Kan. Tetapi Cik Su insya-Allah lepas ni Cik Su akan atok Cik Su punya live satu hari 2 kali. Sebab Alia dah buat sekali. Sekarang ni Al-Azhar ada live 2 kali tau. 2 petang korang boleh jumpa dengan Alia dan Aizat. Jadi sebelum tu Cik Su nak beritahu kat anda. Cantik ke cantik ni cincin ni. Ini hadiah daripada Alia dan Aizat. Hasil daripada dia orang buat. Ni. Hasil dia orang buat benda ni. Hasil daripada dia orang buat benda ni. Dia orang telah hadiahkan Cik Su cincin. Memanglah. Ini Cik Su nak kongsi tips sikit. Orang lain Cik Su tak tahu ya. Orang lain Cik Su tak tahu. Nampak tak dua beradik ni? Ni. Cik Su dapat ini. Ini yang Cik Su dapat. Hasil daripada dia orang. Ini bukan kali pertama dia orang hadiah. Selalunya dia orang hadiah kasut, baju, tudung. Tapi ini adalah hadiah yang paling mahal lah setakat lah Cik Su dapat daripada Alia dan Aizat. Cincin. Okey? Cincin. Kan? Dan tahu Alia dengan Aizat cakap apa? Mama pilih Mama nak beli periuk ke? Sebab Cik Su dah tengok. Cik Su dah kenal periuk batu tu kan 400 lebih kan. Periuk batu tu kan 400 lebih. Tetapi cantik. Terima kasih Kak Anita. Sayang Kak Anita. Ni daripada Kelantan kan Kak Anita. Buka kedai makan. Nampak ke nampak? Kan. Apa Cik Su cakap kat sini? Alia dengan Aizat cakap apa tau? Alia dengan Aizat cakap apa? Mama nak beli periuk ke? Mama nak beli emas? Boy, anak tu. Umur baru 14. Umur baru 16. Sebab tu Cik Su nak cerita kat sini. Sebab Cik Su bukanlah Cik Su tak marah. Tak pernah. Cik Su tak pernah marah. Betul. Kenapa Cik Su di usia muda, Cik Su sebelum kahwin dengan suami, Cik Su dah ada rumah. Cik Su dah beli rumah tau. Masa Cik Su tunang dengan suami Cik Su beli rumah dekat Puchong. Cik Su ada rumah sampai sekarang. Cik Su ada rumah dekat Puchong. Okey. Masa Cik Su kahwin dengan suami, seminggu sebelum akad nikah, Cik Su keluarkan kereta. Sebab Cik Su memang sebelum ni lagi kita ada buat perancangan. Sebab Cik Su follow Irfan Khairi daripada tahun 2003 kot. Cik Su follow dengan Irfan Khairi ya, sifu kita juga. Jadi, Cik Su sebab tu selepas kahwin Cik Su tak mewah macam orang lain. Sebab apa? Kita dah ada harta. Kita dah ada komitmen yang Cik Su kena bayar. Masa tu Cik Su muda lagi. Cik Su rasa bangga kot. Muda-muda aku dah ada rumah sendiri. Tak kahwin lagi aku dah ada rumah. Tak kahwin lagi aku dah sebelum akad nikah kita dah beli kereta. Jadi lepas kahwin kita dah ada komitmen, dah ada kereta, dah ada mewah, dah ada kereta, dah ada rumah, kan? Jadi kenapa ada orang cakap sayang Cik Su juga ya, kita saling sayang menyayangi. Wah, sebab apa? Ada orang cakap ini Cik Su memang dengar betul-betul. Memang dan Cik Su sendiri waktu cakap dengan Cik Su. Cik Su tak kesian kat anak hang ke? Cik Su ni mempergunakan anak lah. Kesian kat anak-anak Cik Su dah lah. KU. Lepas tu bagi anak-anak susah payah. Bagi anak-anak buat. Itulah anak dia masuk hospital. Sebab itulah ada orang cakap dengan suami Cik Su. Sebab itulah anak dia masuk hospital. Sebab itulah anak dah tahu anak tak sihat. Bagi lagi anak buat. Bagi lagi anak buat maruku. Kesian anak. Kan? Ada orang. Tapi ada Cik Su kisah. Orang tahu ke seraganya kita? Orang tahu ke kita kat rumah makan nasi dengan telur dengan kicap je? Orang tahu ke? Orang tahu ke Cik Su tak ada pendapatan? Masa PKP, orang tahu ke kehidupan kita macam mana? Orang tahu ke di sebalik tabir kita tu macam mana? Susah ke senang? Hanya orang yang mengenali Cik Su sahaja. Hanya orang yang betul-betul saja mengenali Cik Su dan nak kaji Cik Su ni siapa yang tahu siapa diri Surina binti Pison. Siapa Cik Su di sebalik tabir. Hanya orang yang tahu saja. Dan hanya orang yang tahu saja dia akan cari jawapan. Jadi, kenapa Cik Su nak hiraukan kata-kata orang lain? Okey, dulu Aizat doktor tak bagi. Doktor tak bagi kalau bersukan ke apa ke. Takut dia akan tarik. Takut sebab dia tak boleh penat. Tetapi kalau Cik Su percaya macam tu. Kalau Cik Su, bukanlah kata doktor kata tak bagus. Bukan. Maksudnya atas risiko kita. Kalau kita bagi juga anak join aktiviti sukan. Penat kan? Bayangkan sebab itulah Cik Su setiap anak pergi ke mana Cik Su akan teman anak Cik Su. Sebab Cik Su tak nak orang salahkan sekolah. Orang salahkan orang ni. Kenapa dulu kami pernah plan nak hantar anak Cik Su pergi ke Tafiz. Kenapa kita tak nak hantar? Kita tak nak hantar pergi ke Tafiz sebab apa? Sebab anak Cik Su anytime boleh tarik. Contoh kalau anak Cik Su tarik dekat Tafiz, orang akan salahkan, dia hantar anak dia pergi ke Tafiz tu. Mesti apa-apa tu sebab tu anak dia tarik.
Manusia selalu skeptikal. Manusia ni selalu je akan pandang benda yang negatif. Dia tak pernah berpositif. Sebab tu cikgu tak nak nanti kalau cikgu hantar anak cikgu ke tahfiz ke mana-mana, orang akan salahkan institut tu. Orang akan salahkan orang lain. Cikgu tak nak. Sebab cikgu sendiri tahu anak cikgu macam mana. Cikgu tak nak menyusahkan orang. Begitu juga, kenapa macam kata, orang kata kat cikgu, kenapa Allah bagi anak buat itu, bagi anak buat ini? Kenapa? Kenapa biarkan dia anak dia masuk sukan? Kenapa? Kalau cikgu duduk ikut cakap orang, Alia dengan Aizat tak bolehlah beli cincin kat cikgu. Cikgu bukan nak belagak, bukan nak riak. Cikgu nak beritahu kat anda semua sebenarnya OKU ni dia orang OKU tapi dia orang bukan bodoh. Dia orang OKU tetapi dia orang ada fikiran. Nampak? Kalau dia orang ni tak pandai, tak cerdik, Allah tu bagi kita semua keunikan. Kita carilah keunikan anak kita. Kalau anak kita istimewa, tugas kita sebagai waris, sebagai ibu, kan? Tugas kita naikkan semangat anak-anak kita. Tugas kita supaya kita boleh bantu anak-anak kita, dia tak rasa malu. Dia rasa dia boleh bantu orang lain. Bayangkan Alia dengan Aizat, cikgu merasa nak nangis tau. Cikgu ni nak nangis sebagai mak dia. Alia cakap apa dengan cikgu? Sebab tu terlahirnya Ranting Rapor. Sebab tu cikgu kata Ranting Rapor ni adalah projek ajaib. Cikgu cakap projek ajaib sebab apa? Bukan idea cikgu. Jadi kenapa cikgu nak gunakan nama cikgu untuk grow? Sebab tu cikgu kena guna nama Al-Azad. Guna gambar Alia. Sebab Alia punya idea. Alia punya idea. Idea cakap apa? Mama. Kakak. Tahu Alia cakap apa? Mama. Kesianlah kat kawan-kawan kakak. Nanti kan kalau habis sekolah, kawan kakak nak buat apa? Kawan-kawan kakak nak pergi ke mana? Itu anak yang umur 15 tahun. Waktu yang Alia cakap dengan cikgu tu umur dia 15 tahun. Alia seorang anak yang istimewa, slow learner. Masalah dia boleh berfikiran macam tu. Dan dia juga cucuk satu hari 4 kali. Dia boleh cakap macam tu. Dia boleh fikir tentang orang lain. Ya Allah, waktu tu cikgu bersyukur dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Walaupun anak aku macam ni, ya Allah. Tetapi kau bagi dia satu sikap, satu perasaan untuk nak bantu orang lain. Untuk nak fikir masalah orang lain. Dia tak fikir pun one day kalau mama dia dengan ayah dia tak ada, macam mana dia nak hidup. Faham ke faham kat sini cikgu nak cakap. Cikgu tak pernah rasa terkesan dengan kata-kata manusia. Sebab Allah dah duga cikgu dah lebih daripada itu. Allah dah duga kita atas kita fail dalam kita punya bisnes. Kita fail dalam banyak perkara. Dulu cikgu dulu cerita cepat kalau orang datang skim tu skim ni kan. Nak cepat kaya. Cikgu nak cepat kaya bukan untuk diri cikgu. Dulu pun kita nak berjaya pun. Sebab apa? Sebab kita nak bagi apa? Kita nak bagi anak-anak kita. Kita nak bagi anak-anak kita selesa. Konon-kononnya dulu bila kita join sana join sini, untuk kita nak bagi anak-anak kita rasa dia selamat. Dia selamat. Gitu. Apa ni? Banyak ni, alhamdulillah. Terima kasih yang join tag kawan-kawan anda. Wah, terbaiklah Alia. Terima kasih, cantik. Alhamdulillah. Apa khabar? Khabar baik, Chef. Chef dah sihat. Chef kita tak sihat sebenarnya. Dia migraine. InsyaAllah nak try nanti. Boleh. Thank you for sharing. Hai, Guma cantik. Sahabat Cik Su. Sekarang duduk dekat. Dia dah berpindah kat belah luar. Dia pun seorang yang hebat. Aizat, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni ibu yang hebat. Terima kasih. Riza seorang ayah yang hebat. Ya, betul. Kena sabar. Kena sabar ibu yang ayah yang hebat. Terima kasih. You have a great vision. Alhamdulillah Kak Tim. Hanya yang faham. Jadi, Alia dengan Aizat masa tu dia suruh pilih. Mama nak periuk ke nak cincin? Dia cakap. Mama nak periuk ke nak cincin? Cik Su cakap. Dia kata, Mama kalau periuk nanti dia kata, nanti periuk tu dia lama-lama rosak. Baik Mama ambil emas. Dia kata, kalau Mama ambil emas, Mama tak ada duit, Mama boleh pergi letak. Nampak Aizat cakap apa? Maksudnya dia dah nampak mak dia duk pergi letak barang kemas. Kan bila kita tak cukup duit apa semua. Sebab tu, betul macam Kak Z kita cakap. Kalau kita ada tanah, bukan tak bagus. Bagus. Kalau kita ada tanah, ada harta, bagus. Cuma kalau kita nak cairkan, agak lambat sikit. Maksudnya kalau kita ada tanah, kita kena cari orang beli dulu kan. Tapi kalau kita ada barang kemas, kita sesak-sesak, kita nak minta tolong orang, nanti orang akan kata kita. Kan? Kita bawa lah barang kemas ni, pergi ke bank ke, pajak gadai ke. Nah, saya nak 100, nak 200. Immediately. Terus kita akan dapat duit.
Betul ke betul? Sebab tu kita kena tahu juga kenapa kadang-kadang kita ada emas. Kadang-kadang emas ni dia adalah aset yang immediately boleh bantu kita kalau kita perlu duit segera. Bukan cari alung. Kalau ada barang kemas, bawalah barang kemas anda. Itu. Jadi Aizat dengan Alia cakap apa lagi? Tak habis lagi. Ni, Alia dengan Aizat kata, Mama, kalau Mama beli emas kan, Mama tak ada duit, Mama boleh pergi letak. Sebab dia duduk nampak Mama dia duduk pergi letak barang kemas. Okey lah. Lepas tu dia cakap apa lagi? Mama kalau nak beli, Mama kena beli dengan Cik Izzy je. Sebab apa? Sebab Cik Izzy tu, kalau Mama buat apa, semua Cik Izzy tolong Mama. Nampak ke nampak? Anak-anak Cik Su, dia nampak siapa yang selalu support Cik Su. Kan, dulu Mama buat itu, jual ini, Cik Izzy beli, Cik Izzy beli, Cik Izzy jual, Cik Izzy masuk, apa saja yang Mama offer dekat Cik Izzy, Cik Izzy join, tanpa Cik Izzy fikir panjang. Begitu juga dengan Chef Khairul. Chef, kalau Cik Su habang apa-apa, Chef takkan fikir panjang. On je, Chef. Terima kasih Chef sebab yakin dengan Cik Su. Cik Su cakap je apa, Chef akan on. Chef, stoki Chef, on. Itu sahabat tau. Sahabat. Itu Cik Su kata, hari ni baru Cik Su kat anda, Cik Su dengan Chef Khairul ni, kami ni dah terjun longkang, terjun sungai, terjun laut pun hampir terjun laut. Betul tak Chef? Tapi kita tak mati. Sebab kita saling tarik-menarik. Kita saling support. Kan? Itulah kita kata, kita kena elak daripada orang yang kritikkan kita. Kita kena cari circle yang bagus, circle yang positif. Betul. Nampak tu Chef kata. Cik Su tak menipu. Apa nak menipu? Keep fighting. Jangan fikir apa orang cakap. Kan? Kerana orang yang suka mengkritik tu sebenarnya dipenuhi aura negatif. Menjauhlah. Betul. Terbaik Cik Su, terima kasih. Jadi itulah, dapatlah beli cincin ni. Alia dengan Aizat kongsi duit dia jual maruku. Dan lagi satu tip. Cik Su dulu marah sangat dengan Tuan Rizal. Cik Su marah dengan Tuan Rizal. Tuan Rizal ni dia kesian anak dia. Yelah kan, anak dah OKU. Lepas tu nak ambil duit anak. Tuan Rizal cakap. Jadi bila anak-anak nak belikan apa-apa, sebelum ni. Sekarang Tuan Rizal dah berubah. Sebab tu dia dapat jam yang beratus. Bukan Alia beli untuk Cik Su saja. Alia belikan cincin. Alia dengan Aizat belikan cincin untuk Cik Su. Alia dengan Aizat belikan jam yang beratus untuk ayah dia. Dia cakap, ayah nak jam apa? Kakak dengan adik belikan. Kan? Jadi, Cik Su sentiasa bukanlah marah. Cik Su beritahu kenapa Cik Su cakap macam tu. Cik Su yakin semua ibu-ibu ada cara tersendiri latih anak masing-masing. Ini cara Cik Su, okey? Cara Cik Su. Okey. Kenapa Cik Su bagi, Cik Su kata Alia dengan Aizat kena terima duit anak-anak ni. Kita kena terima. Sebab diorang buat ranting rapor ni. Sebab tu Cik Su kata, korang yang beli ranting rapor ni, korang dah membahagiakan Alia dengan Aizat. Sebab setiap adunan, Alia dengan Aizat akan dapat gaji. Itu gaji asing tau. Bukan daripada keuntungan ranting rapor. Itu gaji diorang. Setiap adunan, diorang akan dapat duit. Sebab tu, mereka seronok bila korang booking. Bila korang order. Alia dengan Aizat ada duit. Dan Alia dengan Aizat ada 3 tabung. Alia dengan Aizat selalu ceritakan bab tabung-tabung. Tabung pertama adalah tabung sedekah. Sikit ke banyak ke, Alia dengan Aizat kena sedekah dulu. Tabung sedekah. Nombor 2 adalah tabung impian. Tabung impian maksudnya, duit yang diorang dapat tu, yang diorang collect tu, diorang bebas nak beli apa saja. Syarat dia, Cik Su tak boleh marah. Ayah dia tak boleh marah. Kami tak boleh marah. Tabung tu diorang boleh beli impian. Sebab Cik Su dah ajar diorang daripada kecil pasang impian. Kalau you nak impian, you kena ada matlamat. You kena fokus. You kena kumpul duit. Sebab tak ada orang nak boleh beri impian kepada you kecuali diri you sendiri. Tak ada orang lain boleh bantu kita selain diri kita sendiri. Nampak ke nampak? Ini cara Cik Su ajar anak Cik Su. Diorang kena fikir sendiri. Jadi, bila diorang buat ranting rapor ni, mereka ada duit mereka. Jadi okey, apa yang Cik Su cakap untungnya lagi, anda yang membeli ranting rapor ni, anda telah bersedekah bersama dengan Alia Aizat. Sebab apa? Alia dengan Aizat ada tabung sedekah. Kan? Jadi, kat sini Cik Su nak cerita kenapa yang Cik Su kata Alia dengan Aizat cakap 3 tabung tu. Tabung sedekah, tabung impian dan tabung simpanan. Tapi memang minta maaf ya, tabung simpanan dia orang belum lagi ada.
Impian tu banyak sangat. Cik Su duk marah juga. Dia kata nanti mama kami nak konsisten. Alhamdulillah sekarang dia orang dah konsisten buat live kan. Alhamdulillah win semalam nak cerita. Semalam kita dapat ejen baru. Ali dengan Izzat orang Langkawi. Kita dapat team business partner order 8 balang ranting rapuh. Sekejap lagi Ali dengan Izzat akan buat ranting baru fresh untuk orang tu nak pergi hantar kat Padang Maksirat. Alhamdulillah kita dapat team baru sebab nak jadi team kita ada syarat-syarat dia. Siapa yang nak jadi team business partner Ali dengan Izzat, Cik Su just tolong bantu uruskan, managekan sebab dia orang kan masih lagi dalam proses belajar. Jadi siapa nak jadi dropship, nak jadi team business partner, boleh WhatsApp Cik Su. Nak jual dekat Kelantan ke, nak jual dekat mana? Kat Terengganu ke, nak jual dekat Johor ke, boleh. Nak jual kat Johor pun boleh. Boleh bantu Ali dengan Izzat capaikan impian dia orang. Sebab impian utama Ali adalah bantu kawan-kawan dia yang OKU macam dia. Okey. Itu Cik Su nak kongsi dengan anda. Apa? Alia cakap tak mau beli dengan orang lain. So beli dengan Cik Z. Alhamdulillah. Ini atas nasihat Kak Z. Dapatlah cincin ni. Kongsi tip. Ada lagi 5 minit. Maaf. Kenapa Cik Su cakap dengan Tuan Rizal? Kenapa kena ambil duit anak? Okey. Begini. Jadi maksudnya, kalaulah kita ni dari anak-anak kita bagi duit, kita kena ambil sebab kita nak latih dia. Contoh bila kita biasa, tak apalah, tak payah ambil lah. Bila dia sebab kita ambil dulu, nanti duit tu lah kita bagi balik dekat dia. Ambil dulu, maksudnya angkat dulu duit yang anak nak bagi. Bila anak bagi duit, doakan anak-anak kita. Boleh Kak Nita, nanti boleh ambil produk Alia dengan Izzat, jual dekat kedai Kak Nita, boleh jual kat Kelantan, boleh jual dekat sahabat-sahabat Kak Nita, support produk OKU kita ni. Kan? Jadi apa tahu? Kata kenapa Cik Su cakap dengan Tuan Rizal? Kata abang, anak bagi duit, ambil bang sebab bagus anak kita daripada kecil dia tahu dah macam mana tanggungjawab dia nak kena jaga ibu ayah dia. One day anak-anak kita contoh depa dah berkahwin, depa akan tahu depa kena bagi dekat mertua dia orang, depa kena bagi kat mak dia orang sebab depa dah dari kecil-kecil dah. Depa dah belajar dah. Depa belajar manage duit. Nak tak nak aku dah berniaga ni, kena bagi kat mak aku, kena bagi kat ayah aku. Jadi bila besar nanti depa dah terbiasa dah buat benda tu. Jadi bukan dah tunggu waktu kerja baru nak bagi duit kat mak ayah. Setengah orang kan nanti tunggu aku kerja lah bagi duit kat mak ayah. Bila kerja beli kereta, beli itu beli ini, tak cukup nak bagi duit kat mak ayah. Kan? Tetapi bila kita ajar anak-anak kita daripada kecil dia dah belajar bagi kita. Even RM10, RM20 pun you all kena ambil. Cik Su memang cakap dengan Tuan Rizal, kena ambil yang nanti duit tu lah juga kita nak bagi balik ke mereka. Mereka terangi nak makan apa. Guna duit tu lah balik bagi kat anak kita. Alah kita ni mak-mak bukan kita nak sangat pun duit anak kita. Cuma kita nak ajar anak kita jadi seorang yang bertanggungjawab. Ni mak korang, ni ayah korang. Korang kena tahu. Memang waktu Cik Su lawak. Tetapi waktu Cik Su betul-betul Cik Su kena ajar anak Cik Su. Jadi kenapa Cik Su bagi anak-anak Cik Su buat ranting rapuh? Bayangkanlah kalau one day Cik Su tak ada. Anak-anak Cik Su nak buat apa? Pasti COVID ni akan habis tahun 2 tahun. Tu satu soalan Cik Su. Nombor 2, kalaulah Cik Su dengan Tuan Rizal tak ada, siapa nak jaga Alia dengan Izzat? Yes, adik-beradik Cik Su boleh jaga. Diorang pun ada komitmen diorang. Diorang pun ada anak-anak mini nak kena jaga. Tapi kalau Alia dengan Izzat, dia boleh producekan dia punya produk sendiri. Korang rasa tak ada agensi nak datang masuk bantu. Tak ada orang nak datang tolong support. Sebab dia orang yatim piatu. Contoh. Cik Su fikir semua benda ni. Orang tak nampak, Cik Su nampak. Cik Su tahu apa Cik Su buat. Cik Su tahu apa yang terbaik untuk mereka. Sebab mereka anak istimewa. Mereka sangat unik. Sebab tu Cik Su kena bangkitkan keunikan mereka. Cik Su kena keluarkan keunikan mereka supaya bagi orang nampak. Boleh Kak Nita. Terima kasih, sayang sangat Kak Nita sebab nak bantu Alia dan Izzat. Nanti boleh masuk live Alia dengan Izzat pukul 2 petang. Alia dengan Izzat akan buat live pukul 2 petang. Tapi hari ni Cik Su kan tengok dulu. Boleh tak dia orang masuk 5 minit ke apa? Masuk juga. Sebab dia orang akan buat ranting rapuh. Hari ni order. Hari ni masuk order kan? Masuk order, Alhamdulillah. Jadi kalau Kak Nita nak, nanti mesej Cik Su. Lepas tu nanti kita bincang.
kita boleh postkan ke Kelantan, insya-Allah. Sebab kita akan bagi yang fresh-fresh. Dan terima kasih kat sahabat Cik Su dah bank in duit. Dia minta tolong Cik Su edarkan. Dia kata tak apa, dia nak support Ali dengan Aizat. Dia kata dia beli package yang RM207. Kita buat promosi RM199, dapat 30 paket. Dapat 30 paket ni dan dia minta tolong kita sedekahkan. Nak sedekah kat mana-mana pun tak apa, dia kata bagi Alia sedekahkan kat siapa-siapa, insya-Allah kita akan siapkan, lepas tu kita akan sedekahkan ikut apa yang sahabat Cik Su hajatkan, kita akan sedekahkan untuk zakat dia. Okey, jadi banyak yang kita boleh bantu. Sebenarnya korang boleh bank in dekat Alia dengan Aizat berapa paket, 10 paket lah Alia bagi kat siapa-siapa. Sebab sekarang ni orang banyak yang terkesan kan. Kita boleh masukkan dalam bakul makan, kita boleh masukkan dalam projek kita. Kan, jadi ingat kalau anda membeli ranting rapor, anda telah bersedekah bersama dengan Alia. Itu saja yang Cik Su nak cerita. Masa kita dah habis kan. Jadi anda kena brandingkan diri anda. Anda kena brandingkan diri anda. Jadi nak tahu lebih lanjut, jangan malu, jangan segan. Hubungilah, kita akan belajar bersama-sama. Sayang anda semua. Sebab apa? Branding ni akan membuatkan orang nampak kita, orang yakin kita, orang percaya kita. Barulah orang nak berurusan dengan kita. Kan? Kalau kita duduk belakang tabir sampai bila? Kan? Jadi kita kena tahu kenapa produk kita wujud. Sedikit je, minta izin sikit je. Kenapa produk kita wujud? Kita kena tahu dulu kenapa produk kita wujud. Oh, produk aku ni menyelesaikan masalah orang. Kenapa Kak Nita meniaga kedai makan? Sebab ramai orang tak sempat nak masak. Kadang-kadang dia tak sempat. Jadi dengan adanya kedai Kak Nita boleh membantu menghilangkan rasa lapar orang. Dapat pahala banyak ya Kak Nita kalau kita hilangkan rasa lapar orang lain. Kan? Jadi sebelum habis, izinkan Cik Su ya. Izinkan Cik Su sebelum habis kita sama-sama berselawat. Okey? صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام Nabi kita pernah bersabda selawatlah di mana berada pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darajatnya. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, muka Nabi, di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita sentiasa berselawat. Alhamdulillah, Cik Su juga minta maaf jika ada salah yang silap. Ingat ya kawan-kawan, bila kita join live siapa-siapa pun, ambil point, ambil yang elok, ambil yang bagus sebagai panduan kita. Macam Cik Su kongsi dari pengalaman Cik Su, dari journey Cik Su banyak lagi. Naik turun tak berjaya, lingkup bisnes, habis beribu-ribu, puluh ribu. Kak Tim pun tahu, ada juga bisnesnya Cik Su join dengan Kak Tim. Ada bisnes Cik Su join dengan Chef Khairul tak berjaya. Cik Su tak pernah pun pergi marahkan Kak Tim. Cik Su tak pernah pergi marahkan Chef Khairul. Kita jangan salahkan orang lain. Sebab orang tak ada ambil pistol main letak kat kita untuk kita nak join. Cik Su yakin Kak Tim pun nak bagi Cik Su berjaya. Chef Khairul pun nak bagi Cik Su berjaya. Cik Su tak pernah maafkan salah. Begitu juga, biarlah orang kata apa kat kita, kita maafkan setiap orang. Maafkan mereka. Kita anggap mereka sebenarnya mencemburui kejayaan kita. Kita ingat mereka ni sebenarnya mencemburui kita. Sebab tu dia negatif. Dia skeptikal dengan kita. Jadi ingat, maafkan semua orang dan juga buat sebaik mungkin. Buat hari kita sebaik mungkin. Cari ilmu, cari circle. InsyaAllah, lahirlah success proven. Bye. Assalamualaikum. Yang baik datang dari Allah SWT. Yang kurang daripada Cik Su. Jumpa lagi esok. Jangan lupa 2 petang nanti ya. Sayang anda semua. Sayang.